Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, pada hari ini saya Fatin Nur Sakifah binti Kamal Zaman bersama rakan saya Dayang Nur Syamila binti Awang Bakar akan membentangkan perancangan hikmat komuniti bagi kelas PISMPTI 1619. Okey, jadi yang pertama sekali iaitu pengenalan. Okey, mari kita tengok pengenalan dia. Okey, seperti yang kita semua tahu, program Hikmat Community ni adalah salah satu aktiviti yang terdapat dalam kursus BIG Bina Insan Guru MPU 3112 bagi pelajar semester 5 IPG Kampus Tun Abdul Razak. Okey, jadi melalui kursus ini, pelajar dikenalkan untuk merancang berkenaan projek Hikmat Community yang ingin dilaksanakan. Okey, program ini berhasrat untuk melaksanakan hikmat bakti di sebuah rumah orang-orang tua di Kuching, Sarawak. Idea ini telah dicetuskan atas kesedaran bahawa warga emas adalah insan yang banyak berjasa kepada kita secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berjaya. Okey, mereka juga adalah insan-insan yang kesenian lantaran ditinggalkan oleh anak-anak yang begitu sibuk dalam mencari harta dunia. Macam kita biasa kalau kita tengok drama ke apa kan, ada je orang yang mak ayah dia ada lagi tapi dia hantar pergi rumah orang-orang tua sebab dia tak ada masa nak jaga kan. Okey, slide seterusnya. Oleh itu adalah sangat wajar bagi kami iaitu kami PI1 menjalankan projek ini bagi menjejak kasih sayang warga tua yang ditinggalkan oleh insan yang bernama anak dan bagi menghargai jasa mereka. Kami ingin membawa kasih sayang yang berada dalam jiwa kami sebagai seorang anak agar mereka dapat merasakan secebis kasih sayang daripada kami dan rasa sedikit keprihatinan daripada masyarakat sekeliling. Okey, insan guru adalah pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diri dan menjadi suri teladan kepada masyarakat. Okey, justru daripada itu, guru haruslah mampu menyesuaikan diri dalam semua situasi serta mampu menangani cabaran era globalisasi dan sosialisasi. Maksudnya kat sini apabila kita buat aktiviti di rumah-rumah orang tua, secara tidak langsung kita bakal guru akan dapat akan dapat pengalaman lah untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekeliling. Adalah diharapkan melalui program ini kami mendapat kemahiran merancang dan melaksanakan program hikmat komuniti yang baik. Juga diharapkan program ini dapat meninggalkan impak yang positif terhadap komuniti setempat ataupun secara globalnya kepada negara. Okey, seterusnya kita tengok 2.0 iaitu matlamat projek. Okey, untuk matlamat projek, program ini yang kami hasilkan ini berhasrat untuk mendedahkan siswa pendidik IPG Getar kepada pengaplikasian pengetahuan, nilai sivik dan moral. Selain memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, ia juga bertujuan melahirkan siswa pendidik yang mempunyai sifat empati, prihatin dan bertanggungjawab kepada bangsa, agama dan negara. Kerana melalui projek ini, maksudnya bila kita empati, macam semua orang tahu sifat empati ni, kita meletakkan diri kita di tempat orang-orang tua tu macam mana kan. Contohlah ada yang ditinggalkan anak dan sebagainya. Daripada sifat-sifat inilah kita dapat belajar sesuatu daripada projek ni. Okey, seterusnya yang ketiga ialah objektif projek. Okey, objektif projek kat sini ada 3. Okey, yang pertama ialah menampilkan ciri-ciri insan yang berakhlak, mulia dan nilai keguruan yang positif. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, merancang program, melaksana, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Seterusnya yang ketiga, menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat. Okey, kalau kita tengok apa yang kita faham daripada objektif ni apa yang kita akan dapat. Maksudnya daripada kami yang PI1 yang rancang benda ni, apa yang kami akan dapat? Okey, ketiga-tiga ni lah. Maksudnya dapat melahirkan ciri-ciri insan yang berakhlak, kita dapat belajar macam cara merancang program, melaksana, lepas tu kita dapat menunjukkan juga kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. Komuniti ni orang sekeliling lah. Okey, seterusnya 4.0 iaitu maklumat projek. Okey, untuk maklumat projek, kita tengok nama projek ni ialah Projek Hikmat Masyarakat PI1619 ambilan Jun 2019 semester 5 tahun 2021. Okey, tarikh projek dianggarkan pada hari Khamis lah kalau ikut jadual 14 Oktober 2021. Okey, tempat projek adalah di Rumah Seri Kenangan Kuching
dan jumlah peserta adalah 23 orang, iaitu daripada 22 orang pelajar PISMT PI 1619 dan seorang pensyarah pengiring. Okey, seterusnya 5.0 ialah jadual projek. Okey, jadual projek ni apa benda perkara yang dilakukan daripada awal sampai sehinggalah balik. Okey, baik saya terangkan daripada satu-satu. Okey, yang pertama pada pukul 7.30 pagi kami akan berkumpul, bersarapan pagi dan mendengar taklimat. Seterusnya pada pukul 8 pagi kami akan bertolak dari IPG kampus Tun Abdul Razak. Okey, seterusnya dijangka sejam. Pada pukul 9 pagi kami tiba di Rumah Seri Kenangan Kuching. Okey, seterusnya pukul 9.30 pagi majlis perasmian, lawatan sekitar, suai kenal dan drama mesra. Seterusnya pukul 11.30 pagi gotong royong kawasan sekitar. Okey, dalam 30 minit macam tu, 12.30 hari makan tengah hari dan solat Zuhur berjemaah. Okey, seterusnya pada pukul 2 petang kita akan tadarus Al-Quran dan perkongsian sirah Nabawiyah. Okey, seterusnya pada pukul 4.30 petang kita akan solat asar berjemaah dan minum petang. Okey, seterusnya pada pukul 5.30 petang kita akan melakukan aktiviti riadah bersama orang tua Rumah Seri Kenangan. Seterusnya 6.30 petang kita akan makan malam, solat maghrib berjemaah dan membaca bacaan Yasin. Okey, seterusnya pukul 8 malam kita akan solat Isyak berjemaah. Lalu pukul 9 malam kita akan membuat majlis penutupan aktiviti yang telah dirancang dan seterusnya pada pukul 10 malam bersurai dan pulang ke IPG kampus Tun Abdul Razak. Okey, berikut merupakan jadual projek yang kami rancang. Seterusnya saya serahkan kepada Dayang Nur Syamilah untuk menyambung pembenahan. Okey, seterusnya untuk 60.0 iaitu jawatan kuasa induk. Kita dapat 4 jawatan kuasa induk, yang mana yang pertama ialah penaung iaitu pengarah IPG kampus Tun Abdul Razak, iaitu Puan Anis Alisha binti Abdullah. Seterusnya pengerusi iaitu Timbalan Pengarah IPG kampus Tun Abdul Razak, Cik Hajah Rosidah binti Abdullah. Seterusnya penasihat Ketua Jabatan Sains Sosial IPG kampus Tun Abdul Razak, iaitu Encik Maurice Anak Henry Manjat, dan akhir sekali ialah penyelaras iaitu Puan Florina Anak Sikit. Seterusnya 3.0 jawatan kuasa pelaksana dan senarai tugas. Okey, bagi jawatan kuasa pelaksana yang pertama sekali pensyarah pengiring iaitu Puan Florina Anak Sige. Seterusnya pengarah program Nawal Awati binti Azizi. Seterusnya timbalan pengarah program Izzah Syazwani binti Ismail. Tiga usaha Nabiha binti Muhammad Fauzi, dan akhir sekali iaitu Bendahari Muhammad Zubair bin Azman. Seterusnya ialah ahli jawatan kuasa, iaitu yang pertama ialah dokumentasi dan fotografi, iaitu Nasi Batul Iman binti Muhammad Al-Ghali. Ahli jawatan kuasa rohani Hasinah binti Muhammad Saufi. EJK makanan Aini Hazwani binti Sa'ari. EJK pengangkutan Ahmad Nur Hakim bin Abdul Aziz. EJK keselamatan dan kebajikan Muhammad Nur Kizani bin Abdul Rahim. Seterusnya bagi ahli jawatan kuasa cendera mata Khairul Nisa binti Cik Noh. EJK pengacaraan Masyidah binti Markus. Aktiviti atau ceramah Khairul Imran bin Hud, dan akhir sekali ahli jawatan kuasa buku program ialah Aminul Aziz bin Muhammad bin Aidil. Okey, senarai tugas bagi ahli jawatan kuasa yang telah disenaraikan. Itu yang pertama, jawatan kuasa dokumentasi dan fotografi. Bidang tugasnya ialah membuat dokumentasi bergambar perjalanan projek sebelum, semasa dan selepas. Okey, seterusnya bagi jawatan kuasa rohani, iaitu bidang tugasnya ialah menentukan surah yang akan dibaca semasa tadarus Al-Quran, terusnya mencari sirah Nabawiyah dan mengendalikan sesi perkongsian. Seterusnya bagi bidang tugas bagi jawatan kuasa makanan ialah menguruskan jamuan atau makanan peserta dan mengajarkan agihan makanan yang mencukupi. Seterusnya bagi jawatan kuasa pengangkutan, bidang tugasnya ialah menguruskan pengangkutan untuk membawa peserta pergi dan balik. Seterusnya bagi jawatan kuasa keselamatan dan kebajikan, bidang tugas bagi jawatan kuasa tersebut ialah menjaga keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang pelaksanaan program. Seterusnya bagi jawatan kuasa cendera mata, bidang tugasnya ialah menguruskan hadiah dan cendera mata kepada
ahli yang berada di rumah studi kenangan kucing. Okey, seterusnya bagi jawatan kuasa pengacaraan, bidang tugasnya ialah mempengurusikan dan memastikan kelancaran setiap aktiviti. Jadi jawatan kuasa aktiviti atau ceramah, bidang tugas ialah mengendalikan solat dan tazkirah dan menyediakan kemudahan alat dan tempat yang sesuai untuk beribadah. Dan akhir sekali bagi jawatan kuasa program, jawatan kuasa buku program, bidang tugasnya ialah menyediakan buku program untuk diedarkan pada hari perasmian, pembukaan dan penutupan. Seterusnya 80.0 anggaran perbelanjaan. Okey, bagi anggaran perbelanjaan, okey. Pertama sekali ialah sarapan pagi, di mana harga seorang ialah RM3 dan jumlah keseluruhannya ialah RM69. Bagi makan tengah hari, harga seorang ialah RM5, jadi jumlah keseluruhannya ialah RM115, iaitu daripada 23 orang. Seterusnya ialah makan malam, harga seorangnya ialah RM4 dan jumlah keseluruhan ialah RM92 Malaysia. Dan bagi cenderamata, sumbernya ialah daripada IPG Kedah dan jumlah yang diperlukan ialah 4 cenderamata. Seterusnya bagi pengangkutan, sumbernya juga daripada IPG Kedah dan jumlah pengangkutan yang diperlukan ialah 1 bas IPG Kedah. Dan akhir sekali bagi dokumentasi, sumbernya juga daripada IPG Kedah, yang mana jumlah kertas A4 yang diperlukan ialah 1 ataupun 2 kertas A4 lah. Yang mana jumlah keseluruhan semua anggaran perbelanjaan ialah RM276. Okey, bagi seterusnya 99.0 iaitu senarai nama peserta. Senarai nama peserta terdiri daripada semua ahli kelas ISMT PI 1619. Okey, berikut adalah nama peserta yang akan menyertai projek yang dijalankan. Terusnya. Okey. Akhir sekali 10.0 penutup. Okay, diharapkan agar program khidmat komuniti ini dapat memberi manfaat kepada peserta sebagai pelaksana program serta komuniti itu sendiri dalam membentuk masyarakat yang lebih prihatin, khususnya kepada golongan warga emas, selari dengan dalam mencapai matlamat serta objektifnya. Okay. Ya. Sekian.